Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik baru iaitu bab 6.2. Masih lagi bab persamaan linear, tapi tajuk hari ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, terdapat 3 standard pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Okey, yang pertama, kita nak kenal apa yang maksud persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang kedua, kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, berdasarkan suatu pernyataan ataupun situasi. Dan yang ketiga, kita nak mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okey, ini adalah cikgu ulang untuk subtopik 6.1 dulu, persamaan linear. Apakah persamaan linear? Okey, untuk persamaan linear yang penting mesti ada tanda sama dengan. Mesti ada tanda sama dengan. Kalau tak ada sama dengan, itu bukan persamaan. Itu adalah ungkapan. Itu beza dia. Ada persamaan maksudnya mesti ada sama dengan. Dan yang kedua, kuasa pemboleh ubah ialah satu. Maksudnya semua pemboleh ubah mesti kuasa dia satu. Okey, sebelum ni dalam subtopik 6.1, cikgu kenalkan awak dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ni contoh dia. Ni dalam satu pemboleh ubah. Bermaksud hanya ada satu huruf sahaja. Ada satu pemboleh ubah sahaja dalam persamaan tersebut dan pemboleh ubah tersebut kuasa dia ialah satu. Okey, contoh yang kedua, okey, ini pun sama. Kalau awak tengok dalam persamaan ni, okay, ada sama dengan persamaan. Kemudian hanya ada satu huruf iaitu Y sahaja. Okey. Dan Y ni kuasa dia tak ada kuasa kan, dia tak letak. Maksudnya tanda kuasa satu lah tu. Okey, dan ni pun sama. Sama juga. Ini pun adalah persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Iaitu S pemboleh ubah dia. Okey, itu adalah satu pemboleh ubah. Untuk subtopik hari ini, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kalau maksudnya dua pemboleh ubah ni, maksudnya dia akan ada dua huruf. Okey, contoh macam ni. P tambah 2Q sama dengan negatif 4. So ini, kalau awak tengok ini adalah dua pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah P, satu pemboleh ubah Q. Dan kedua-dua pemboleh ubah ni, P dan Q ni ialah kuasa dia ialah satu. Okey, mesti kuasa dia satu kalau untuk persamaan linear. Okey, contoh lain. Kalau awak tengok ni, adakah ini persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Jadi ini bukan persamaan linear untuk dua pemboleh ubah. Kerana memanglah dia ada dua kali, ada M, tapi dia pemboleh ubah yang sama. Jadi ini persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Walaupun M tu berulang sebanyak dua kali, tapi masih lagi satu pemboleh ubah. Jadi ini bukan persamaan untuk dua pemboleh ubah. Okey, contoh yang ini, 4x per 5 tolak y sama dengan 6. Okey, so ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab kita ada x dan y, dan kuasa x dan y ni ialah 1. Okey, jadi itu beza persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dengan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, so kita tengok adakah buku kerja muka surat 59 dia suruh tentukan sama ada persamaan yang berikut persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, so kita tengok yang pertama. 4A tambah 7B sama dengan 3. So ada dua pemboleh ubah iaitu A dan B. Dan kedua-dua pemboleh ubah tersebut mempunyai kuasa 1. A kuasa 1 dan B pun kuasa 1. So ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, tengok yang bawah. 5H sama dengan K kuasa 2 tambah 8. Okey, so memang ada dua pemboleh ubah. Ada H dan ada K. Tapi K ni kuasa 2. Jadi kalau kuasa 2, itu bukan persamaan linear. Okey, so yang ketiga, 6D sama dengan E tambah 9. Okey, so ada dua pemboleh ubah, ada D dan ada E. Dan kuasa kedua-duanya adalah 1. So ini pun persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang ini 7M tolak N sama dengan 18. Okey, so kalau kita check ada dua pemboleh ubah, ada M dan ada N. Dan kuasa dia 1. So ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, P
P sama dengan 3Q tolak 5. So, kalau kita tengok kat sini, okey, ada dua pemboleh ubah, itu P dan Q, dan kuasa dia ialah 1. So, ini pun ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang terakhir, kalau awak tengok yang terakhir, ada R dan ada S. Maksudnya ada dua pemboleh ubah. Tapi, R ni kuasa 2. So, kalau kuasa 2, itu bukan persamaan linear. Okey, seterusnya kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, contoh soalan, ini soalan buku kerja awak juga. Okey, isi padu kuboid ialah 1170. Okey, dan dia dah bagi panjang sisi setiap sisi kuboid. Okey, so dia suruh kita bentukkan persamaan linear. Jadi kita tahu isi padu kuboid ialah panjang, darat lebar, darat tinggi. Okey, so kita gunakan sahaja maklumat yang diberi dalam rajah. Okey, so panjang. So kalau awak tengok panjang, okey, panjang dia ialah 15. Okey, kemudian darat lebar. Lebar dia ialah okey 3x tambah 2y. Tak apa, salin je dulu 3x tambah 2y. Kemudian darab tinggi. Tinggi dia ialah 6. Okey, darab dengan 6. Dan dia dah bagi ke atas ni. Isi padu kuboid ini ialah 1170. So, maksudnya isi padu dia ialah sama dengan 1170. Okey, sebab dia dah maklumkan kat sini kan. Dan cikgu cakap kalau persamaan mesti ada tanda sama dengan. Maksud mesti ada something sama dengan. Awak kena cari maklumat dalam soalan. Okey, so 15 darab 6 dulu. Okey, cikgu simpelkan 15 darab 6 dulu iaitu 90. 90, okey, ni belum kan? Belum diselesaikan. So, cikgu letak balik 3x tambah 2y. Jangan lupa yang kat belakang ni sama dengan 1170. Okey, so kita boleh tinggalkan jawapan akhir macam ni. Tapi lebih cantik kalau kita kembangkan. Okey, so 90. Okey, darab dulu dengan 3x. 90 darab 3x, 270x. Okey, kemudian ni baru 3x. Okey, lepas tu tambahkan tambah. Okey, 90 darab pula dengan 2y. 90 darab 2y, 180y. Okey. Jangan lupa yang belakang sama dengan 1170. Okey, kalau awak tengok soal persamaan ni boleh dipermudahkan. Macam mana nak permudahkan? Cikgu bahagikan semua ni dengan 90. So, 270 bahagi 90, 3x. Okey, tambah dengan 180y bahagi 90, 2y. Okey, sama dengan 1170 bahagi dengan 90, cikgu dapat 13. Jadi jawapan dia, persamaan linear yang terbentuk ialah 3x tambah 2y sama dengan 13. Kita masih lagi nak membentuk persamaan linear. Okey, panjang riben merah ialah PCM. So ada riben merah dan panjang dia ialah PCM. Okey, kemudian panjang riben biru ialah QCM. Soalan kat sini, riben biru QCM. So, riben biru QCM. Ayu mempunyai 2 riben merah. So, Ayu ada 2 riben merah dan 5 riben biru. Okey, 5. 1 dah ada, 2, 3, 4, 5. Okey, beza panjang. Kalau baca soalan dia kata beza. Beza panjang antara riben merah dan riben biru ialah 204. Okey, so sekarang awak tengok kat sini. Ini riben merah ada berapa? Riben merah ada 2. Jadi maksudnya 2P. Okey, riben biru ada berapa? Ada 5 kan? Okey, so 5Q. Kemudian keyword dia beza. Beza tolak lah. Berapa beza dia? Dia dah maklumkan kat sini 204. So, sama dengan 204. So, ini adalah persamaan yang terbentuk daripada situasi yang diberi. Okey, seterusnya kita tengok situasi yang diberi. Perimeter bagi segi 4 tepat ialah 58. Okey, apa maksud perimeter ni? Apa maksud perimeter? Okey, perimeter dia ialah ukur lilit.
Maksudnya hasil tambah semua kat luar ni. Itu ialah perimeter. Okey, so cikgu nak tambah. Cikgu start dengan kat sini So cikgu start dekat sini. Panjang kat sini ialah 3x tambah 2y. Okey, kemudian cikgu tambah dengan tinggi dia kat sini iaitu 2x tolak 1. Okey, kalau cikgu tambah lagi kat sini. Panjang kat sini dia tak cakap. Tapi dia adalah segi 4 kan. Jadi panjang kat atas samalah dengan kat bawah. Iaitu 3x tambah 2y. Okey. Kemudian tambah lagi panjang kat tepi sini pula. Iaitu samalah dengan kat sini. Iaitu 2x tambah 1. So, ni adalah hasil tambah semua sisi. Okey, dan dalam soalan dia kata perimeter ialah 58. Maksudnya ialah sama dengan 58. Okey, jangan tinggalkan jawapan panjang-panjang macam ni. Kita permudahkan dia. Okey, so permudahkan. Cikgu tengok 3y. Lagi dengan 3y. Ada lagi tak y? Dah tak ada kan? So 3y tambah 3y. Jadi 6y lah. Okey, next cikgu akan tengok 2x pula. 2x lagi 2x. 2x dengan 2x tambah 4x. Okey, kemudian tengok tambah 2 tolak 1. 2 tolak 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tolak 1, 2. Okey, so ini adalah persamaan yang kat depan. Jangan lupa sama dengan 58. Okey, bolehlah tinggalkan jawapan macam ni. Tapi tak cantik lah ada 2 single kat sini. Okey, so cikgu permudahkan. 2 ni bawa sana. Okey, macam mana nak hilangkan 2? Tambah 2. Maksudnya kita kena tolak 2. So, 58 tolak 2 jadi 56. Jadi, ini adalah persamaan yang terbentuk. Okey, so ini kita nak menentukan ataupun nak mencari penyelesaian. Penyelesaian ni kalau soalan cakap selesaikan, maksudnya kita nak cari nilai pemboleh ubah. Okey, contohnya soalan dalam buku kerja awak muka surat 60. 3A tolak 2B sama dengan 12. So, cikgu nak cari, nilai A dan juga nilai B yang saling berpadanan lah. Okey. So, cara dia cikgu akan andaikan, cikgu akan guna kaedah cuba jaya. So, cikgu cakap jika A sama dengan 1. So, kalau A sama dengan 1, so kalau A sama dengan 1, cikgu gantikan A ni dengan 1. Okay, nampak tak cikgu gantikan sekarang ni A ni dengan 1. Ini awak dah belajar dalam bab ungkapan algebra. Kalau nak gantikan mesti letak kurungan. So 3 kurungan 1 ni bermaksud 3 darab 1. Okay, so 3 darab 1, 3. Yang belakang cikgu salin je, tolak 2B sama dengan 12. Okay, ini pula dah start masuk dengan tajuk menyelesaikan persamaan linear. Okey, so 3 tolak 2B sama dengan 12. Cikgu nak hilangkan 3. Cikgu nak hilangkan 3, cikgu akan tolak 3. Jadi kat belakang pun cikgu akan tolak 3. So 3 tolak 3 dah hapus, maka kat depan hanya tinggal negatif 2B sahaja. Okey, so sama dengan 12 tolak 3, 9. Okey, macam mana cikgu nak hilangkan negatif 2? Sebab cikgu nak B sahaja. Okey, so cikgu nak hilangkan negatif 2, cikgu bahagikan dengan negatif 2. Jadi kat depan bahagi negatif 2, maksudnya kat belakang pun kita akan bahagi negatif 2. Okey, boleh. So, negatif 2 ni kita boleh potong. Tinggal dekat depan B sama dengan 9 bahagi negatif 2. Negatif 9 per 2. Jangan tinggalkan jawapan macam ni sebab negatif tak boleh berada di bawah. Dia mesti berada di tengah-tengah. So, kita dah dapat jawapan. Jika A sama dengan 1, maka B sama dengan negatif 9 per 2. Okay, ini adalah salah satu penyelesaian. Kalau soalan minta 2 atau 3 penyelesaian, maksudnya kita nilaikan, kita gantikan sahaja dulu A itu dengan apa-apa nilai. Okay, contohnya cikgu nak gantikan A sama dengan 2. Okay, so jika A sama dengan 2, jadi cikgu gantikanlah dekat A ni, cikgu gantikan dengan 2. So 3 kurungan 2 tolak 2B sama dengan 12. Okay, so 3 kurungan 2
Okey, seterusnya masih lagi soalan yang sama. Okey, 3P tolak 5Q sama dengan 15. Okey, so kita nak cari penyelesaian yang mungkin untuk persamaan linear ini. Okey, so cikgu andaikan jika P sama dengan 3 pula. Selalu duk guna P sama dengan 1, start dengan 1 lah. Okey, so tak ada masalah. Nak guna apa-apa nombor sekali pun tak ada masalah. So cikgu nak gunakan P sama dengan 3. So P sama dengan 3 maksudnya cikgu gantikan P ni dengan 3. Okey, so cikgu gantikan ni sebabkan 3P kan. So cikgu dah gantikan dengan 3. Tolak 5Q sama dengan 15. Okey, so 3 kurungan 3 ni bermaksud 3 darab 3. Okey, selesaikan dahulu. So 9 tolak 5Q sama dengan 15. Okey, so cikgu nak negatif 5Q ni. So cikgu macam mana nak hilangkan 9? Okey, so kita akan tolak 9. Jadi kalau tolak 9 kat depan, kat belakang pun tolak 9 lah. So 9 tolak 9, jadi kat depan hanya tinggal negatif 5Q. Kat belakang 15 tolak 9. So 15 tolak 9 kita akan dapat 6. Okey, so cikgu nak hilangkan negatif 5. Jadi cikgu akan bahagi dengan negatif 5. Cikgu ingatkan lagi sekali, selalu ni budak nampak je negatif 5 terus, tambah 5 cikgu. Ni ingat negatif 5Q ni bermaksud negatif 5 darab Q. Okey, so cikgu bahagikan dengan negatif 5. Jadi kat belakang pun cikgu bahagi negatif 5. So kat depan cikgu boleh potong lah. Jadi tinggal Q sama dengan, okey, so ingat negatif tak boleh berada kat bawah. So bawa ke tengah-tengah, negatif 6/5. Okey, itu baru satu penyelesaian. Sebab buku kerja awak dia nak 2 penyelesaian. Okey, so cikgu pilih lagi satu. So cikgu cakap jika P sama dengan 5 pula. Sekarang awak nak guna P sama dengan 10 boleh, tak ada masalah Okey, so cikgu gantikan P dengan 5 ni dalam P. So cikgu dah gantikan P kat sini. Ingat kalau nak ganti mesti ada kurungan. So 3 darab kurungan 5 ni maksud 3 darab 5 iaitu 15 tolak 5Q sama dengan 15. Okey, so gantikan 15. Macam mana nak hilangkan 15 ni? Kita kena tolak 15 lah. Jadi kat belakang pun tolak 15. So kat depan 15 tolak 15, maka hanya tinggal negatif 5Q. Okey, kat belakang 15 tolak 15, sifar, kosong. Okey, cikgu nak hilangkan negatif 5. Cikgu bahagi negatif 5. Jadi belakang pun cikgu bahagi negatif 5. Okey, potong-potong. Jadi depan hanya tinggal Q sama dengan kosong bahagi negatif 5. Negatif 5 cikgu. Salah. Apa-apa kosong apa-apa dibahagikan akan jadi kosong lah. Okey. So ini adalah kaedah dia, kita menyelesaikan dengan menggunakan menyelesaikan persamaan linear. Okey. Sekarang cikgu nak ajar awak, ada kalkulator kat sini, cikgu nak ajar macam mana nak kira, nak tentukan nilai P dan Q ni dengan menggunakan kalkulator sahaja. Okey, contoh ini jawapan dia lah. Jika P sama dengan 3, maka Q sama dengan negatif 6/5. Jika P sama dengan 5, maka Q sama dengan 0. Yang penting partner tu kena betul. Antara P dan Q tu kena betul. Okey, so tengok, kita beralih kepada kalkulator ni. Okey, so kita nak, ini persamaan dia, 3P tolak 5Q sama dengan 15. Okey, macam biasa on dulu. Okey, masukkan 3P tolak 5Q. So 3P, P tak ada kat sini, so cikgu gunakan A lah. So alpha A, okey, tolak 5B. Okey, nak dapatkan sama dengan ni, cikgu katakan alpha CALC ni. So dia tanya A sama dengan apa? A tadi ialah P kan? So, alpha, cikgu akan masukkan 3. Sebab cikgu gunakan jika P sama dengan 3. So, dia tanya alpha B sama dengan apa? Dia tanya alpha B sama dengan apa? Tak payah masuk nilai, terus masukkan shift CALC. So, akan dapat negatif 6/5. Okey, so lagi sekali dia tanya A sama dengan apa? Cikgu masukkan A sama dengan 5, iaitu P5. Okey, nak dapatkan B, tekan shift CALC. Okey. So, terus dapat B sama dengan 0. Ingat, kalau nak masuk nilai, kita tekan je nilai tersebut. Tapi kalau nak cari nilai itu, bermaksud kita kena tekan shift CALC. Okey, ini kita nak mewakilkan persamaan linear yang melibatkan dua pemboleh ubah secara graf. Okey, ni persamaan linear dia. Kita tengok ini adalah buku kerja awak muka surat 61 saja. Okey, so Y tolak 3X sama dengan negatif 2.
Okay, so mula-mula kita kena cari pasangan dia. Kalau dia dah bagi nilai X iaitu negatif 1, 0, 1 dan 2. So macam mana nak cari Y? Okay, sebab tadi cikgu dah guna kalkulator. So sekarang cikgu nak gunakan kalkulator juga. Okay, so macam mana nak gunakan kalkulator juga. Okay, so dia sama je sebenarnya. Satu kaedah tadi awak menggantikan kan. Ni guna kalkulator je. Okey, so cikgu salin dulu. Y tolak 3X sama dengan negatif 2. Okey. Y tolak 3X sama dengan tekan alpha CALC sama dengan negatif 2. Okey, so nak tekan, nak masuk nilai tekan shift, calculate. So dia tanya Y sama dengan berapa? Tapi dia bagi nilai X kan. So tak nak kita tekan sama dengan. Okey, so nilai X sama dengan negatif 1. Okey, masukkan negatif 1, tekan sama dengan. Okey, so dah ada X sama dengan negatif 1. Okey, bawa ke atas. Nak cari nilai Y, tekan shift CALC terus dapat negatif 5. Okey, so cikgu letak negatif 5. So sekarang masukkan lagi, tekan sama dengan X sama dengan berapa? 0. Okey, so tekan sama dengan 0. Y sama dengan, kita tak nak masukkan nilai Y, kita akan tekan shift CALC, kita akan dapat negatif 2. Okey, so masukkan lagi sama dengan, masukkan nilai X sama dengan 1 pula, tekan ke atas, nak dapatkan nilai Y, tekan shift CALC, kita akan dapat 1. Okey, sama dengan, dia tanya X sama dengan berapa, masukkan nilai 2. Okey, dah ada X sama dengan berapa? 2. Okey, tekan ke atas, tekan shift CALC. Okey, so dapat 4. So ini adalah nilai-nilai yang cikgu dah dapat daripada kalkulator. Okey, so sekarang nak buat graf. Graf akan ada dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Okey, so paksi yang tidur, yang baring ni, ini ialah paksi X. Yang tegak ni ialah paksi Y. Okey, so paksi X yang mula-mula sekali kita kena bahagikan paksi ni dengan skala yang sama. Okey, macam paksi X cikgu gunakan 2 kotak. So setiap skala selang ni cikgu mesti gunakan 2 kotak yang besar. Ni 2 kotak kecil, ni 2 kotak besar, ataupun sama dengan 10 kotak kecil kan. Okey, so untuk paksi Y pula cikgu gunakan, sebab nilai dia antara negatif 5 dengan 4. Okey, so kena buat 4, cikgu tak boleh gunakan 10 kotak kecil ni, jadi cikgu hanya boleh gunakan 5. Okey, so kita masukkan dulu nilai-nilai. Okey, yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ini ialah kosong. Yang bersilang ni kosong. So lepas kosong ialah 1. 2. Ke belakang ialah negatif 1. Okey, ini ialah X. X kan ada negatif 1, 0, 1, 2. Okey. Okey, yang Y, kita tengok Y. Y jangan ikut nilai ni. Kalau awak ikut nilai ni, salah graf awak nanti. So, buat macam biasa je. 0. Okey, lepas 0, 1, 2, 3, 4. Itu ke atas. Okey, kalau ke bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Alright, then kita nak plot. Okey, graf dah ada, kita nak plot. Kita tengok bila X negatif 1, Y sama dengan negatif 5. Okey, kita akan tengok kat mana X negatif 1. Okey, X negatif 1 kat sini. Y pasangan dia ialah negatif 5. Negatif 5 ada kat mana? Ada kat atas ke kat bawah? Okey, negatif 5 berada kat bawah. So, turun ke bawah jari awak, pensel awak tu sampai jumpa negatif 5, stop. Tandakan X kat situ. Okey, tu titik pertama. Titik kedua, X sama dengan 0. Okey, X sama dengan 0 kat sini. Okey, X sama dengan 0. Okey, jawapan dia, Y pasangan dia ialah negatif 2. Okey, turun. Sebab negatif kan, turun sampai jumpa 2. So, kat sini. So, tandakan titik awak kat sini. Okey, next ialah X sama dengan 1. Okey, jumpa 1. Okey, dia kata kalau X 1, pasangan dia Y pun 1. Y1 bermasuk ke atas lah. So, naik sampai jumpa 1 kat sini, stop. Tandakan X. Okey. Plot ni nama dia plot. Okey, next yang terakhir, titik yang terakhir ialah 2. X sama dengan 2 kat sini. Dan dia kata pasangan dia Y sama dengan 4. Okey, naik sampai jumpa 4. Okey, dah sampai kat sini, stop. Plot. Okey, dah dapat graf
Sambungkan semua titik. Mesti dapat garis lurus sebab ini ialah persamaan linear. Kalau graf linear mesti dapat garis lurus. Kalau graf awak tak lurus maksudnya ada nilai-nilai Y kat sini yang salah. Okey, cikgu tunjukkan lagi satu contoh iaitu 2x tolak y sama dengan negatif 1. Okey, macam biasa kena lengkapkan dahulu jadual ni. Cikgu nak guna kalkulator je lagi. Okey, sebab cikgu malas nak gantikan, nak menyelesaikan secara persamaan linear tadi tu. Okey, so tekan on. Masukkan persamaan dulu 2x tolak y. So 2x nak dapatkan x ialah alpha x. Nak dapatkan y ialah alpha y. Okey, nak dapatkan sama dengan alpha CALC. Sama, okey, dah masuk persamaan, tekan shift CALC, dia akan tanya x sama dengan berapa. So x sama dengan negatif 2 kan. Okey, so masukkan x sama dengan negatif 2 sama dengan y sama dengan berapa. Cikgu tak nak y sama dengan berapa. Cikgu akan tekan shift CALC, cikgu akan dapat negatif 3. Okey, so tekan sama dengan, ditanya lagi x sama dengan berapa, gantikan dengan negatif 1. So dia tanya y sama dengan berapa. Tekan shift CALC sebab kita nak cari nilai y. Okey, tekan sama dengan x sama dengan berapa? Kosong, masukkan nilai kosong. Dia tanya pula y, so tekan shift CALC sama dengan okey, 1. Okey, so ni cikgu dah gantikan dengan nilai y sama dengan apa pula 3 ni? Sorry. Masukkan betul-betul. X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. So y sama dengan shift CALC. Okey, y sama dengan 3. Okey, betul. Okey, next x sama dengan x sama dengan berapa? Masukkan 2 sama dengan, kita tekan shift CALC, kita akan dapat y sama dengan 5. So y sama dengan 5 kat sini. Okey, bila kita dah complete jadual kita, okey, so macam biasa kita akan ada dua paksi lah. Yang baring ni paksi X, yang tegak paksi Y. Okey, so macam biasa buat skala tu dulu. Buat skala mesti selang dia sama saiz dia. Kalau awak selang 10, yang lain pun mesti 10. Letak dulu 10. Okey, manakala paksi Y pula cikgu tak boleh gunakan skala yang besar macam paksi X sebab nilai dia besar ni, ada 5 sampai ke 5 ni. So cikgu terpaksa gunakan selang yang kecil-kecil sahaja. Okey, so yang tengah-tengah ialah kosong. Okey, kat depan ialah 1, 2, ke belakang negatif 1, negatif 2. Cuba cek betul ke? Negatif 2 ada, negatif 1, kosong, 1, 2. Okey, so nilai X semua dah lengkap. Okey, so kalau ke atas paksi Y, okey, lengkapkan dulu. Kosong, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ke bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif 4. Okey, lengkapkan, kita nak plotkan. Okey, so kalau X negatif 2 kat sini, partner dia ialah negatif 3. So dia akan turun ke bawah sampai jumpa negatif 3, stop. Tandakan X, plot kat situ. Okey, next negatif 1, partner dia negatif 1. Okey, so negatif 1 kat sini, bawa pensel awak turun sampai jumpa negatif 1, stop. Okey, tandakan. Okay, next x kosong, y 1. X kosong kat sini, y 1. So stop sampai jumpa 1. So tandakan. Okay, x 1, y 3. So x 1 naik ke atas sampai jumpa 3. Okay, stop kat sini, tandakan. X 2, y 5. X 2, y 5 naik sampai jumpa 5. Okay, stop, tandakan. Okay, bila semua titik dah ada, gariskan. Cuba cek. Kalau dapat garisan lurus, maksudnya nilai kat sini adalah betul. Sebab dia linear. Linear mesti lurus. Okey, so kalau tak dapat lurus, awak kena cek. Nilai yang terlari tu, yang menjadikan graf tu tak lurus, mesti salah kat situ. So kena cek kat situ. So itu adalah contoh untuk menyelesaikan secara graf. Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Jangan lupa jawab latihan. Stay safe. Jangan bertangguh kerja. Terus siapkan latihan matematik pada hari ini. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.